Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, alhamdulillah pada petang ni kita dapat berkumpul semula bagi mendengar perkongsian ilmu yang bertajuk cyberbully dan information security. Okey, penceramah yang akan berkongsi ilmu ini juga seorang pensyarah dari Fakulti Komputeran UTM dan juga fellow ICT di CICT. Beliau adalah Dr. Muhammad Mutada bin Muhammad. Okey, kita persilakan doktor untuk memberi taklimat. One. Baik, terima kasih saudara pengacara majlis. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada petang ni kita akan bersama-samalah melihat sedikit isu berkenaan dengan cyber. Yang pertama adalah yang saya sampaikan adalah cyberbully. Okey. Siapa pernah dengar cyberbully? Atau siapa tak pernah dengar cyberbully? Tak pernah dengar. Tak pernah mendengar apakah itu cyberbully. Bully cyber dalam bahasa Malaysia. Kedua-duanya tak pernah. Tak pernah pun tak, pernah pun tak. Pernah, okey. So, siapa pernah dibuli secara cyber? Okey, saya akan tunjuk sedikit lah. Ni contoh. Okey. Kalau ini takrifan daripada Health Department daripada United States. Apa-apa yang menggunakan peralatan elektronik membuli bukan secara fizikal tetapi melalui peranti elektronik, sama ada telefon, komputer, tablets dan apa juga tools untuk communication seperti social media, social media sites, social media through phones ataupun tablets, text messages, SMS, chat ataupun blog, websites. Membuli melalui cara yang seperti yang ditunjukkan lah. Right. So kita tengok sedikit lah. Right. Cyberbully ni biasa berlaku di sekolah . Dia tak suka orang selfie kan. Dia kutuk lah. She is now host to the virus and risks spreading it to anyone. Every post the host makes and every text she sends exposes the virus to multiple people instantly. It is highly contagious and no one is immune. But some individuals may suffer more greatly from its side effects. The virus has chosen its victim. Carriers of the virus can be the least suspected of people and may even be unaware of their own infection. No one, not even this girl's parents and teachers, are aware that she is carrying such a deadly disease. Strains of this illness can be transferred by phone, email, and social media.
Through wireless and satellite transmission, it can reach you at home, at school, or anywhere. The effects of the virus can take hours or days before getting out of control and causing serious damage to its victims. The virus feeds on those who are vulnerable to feeling emotions of hate, anger, envy, insecurity, and peer pressure. The effects have proven severe and could cause emotional scarring, creating long-term symptoms of depression and, in some cases, suicide. But there is a way to fight against it. Okay lah. Selebihnya tengok kat rumah Right. Jadi itu contoh cyberbully Sebab cyberbully ni kalau dekat United States, kalau dekat Europe, banyakkannya berlaku di kalangan pelajar sekolah. So dalam bahasa Malaysia, bully cyber adalah perbuatan yang mengancam, memalukan, menakutkan seseorang melalui medium elektronik seperti SMS, chatting, email, laman web sosial, telefon bimbit ataupun permainan internet. Ini takrifan daripada Kementerian Kesihatan Okey, dari segi perundangan, kita kena melihat dari sudut yang lebih ilmiah lah. Sebab kalau universiti, takrifan ilmiah ni lebih membantu terutama kalau benda ni terkena kepada kita ataupun terkena kepada ahli keluarga, kawan-kawan dan sebagainya. Walaupun takrifan bully cyber secara khusus tidak ada, walaupun kita boleh menggunakan Seksyen 223 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 yang menerangkan bahawa penyalahgunaan kemudahan atau perkhidmatan jaringan, sebarang komen, permintaan atau mana-mana komunikasi yang berbau lucah, kurang sopan, tidak benar, mengganggu atau menyinggung perasaan dengan niat untuk menyerang peribadi, menyalahguna, mengugut dan menyakitkan orang lain adalah satu jenayah. Menyebarkan benda yang tidak benar, belum sah sudah dikhabarkan, kan? Tidak melalui sumber-sumber yang tepat, share, forward dan sebagainya, kan? So bully cyber boleh jatuh dalam Seksyen 223 Akta Komunikasi dan Multimedia, takrifan yang generalnya. Apa beza bully yang kita faham berlaku secara fizikal dan cyberbully? Cyberbully boleh berlaku sepanjang masa, 24 jam seminggu, boleh sampai kepada mangsanya tidak kira waktu, sama ada bersendirian ataupun bersama-sama dengan sesiapa saja pun. Hasil daripada cyberbully ni, maklumat ataupun mesejnya sekali sudah publish, seluruh umat manusia tahu, kan? Walaupun friend awak tak ramai, tapi awak tak pasti friend kepada friend kita dalam Facebook ke, kan? Sebagai contoh, Instagram ke, ada ramai lagi, boleh disebarkan dengan pantas. Dan bila sudah sebar, susah nak padam, difficult
or impossible to trace the source. Daripada mana puncanya kita tak dapat tahu pun kadang-kadang. Berita paling sensasi semalam, cukai jalan naik berapa peratus? Bagi kereta yang mempunyai CC, contohlah kan, tak tahu siapa bagi kan. Lepas tu keluar kenyataan bahawa itu adalah rumours. Jadi kalau tak pasti dan benda tu tersebar, susah untuk kita padam, susah nak kita nak hilangkannya. Okey, siapakah yang kita boleh katakan sebagai cyberbully ni? Biasanya adalah remaja, 21 hingga 30% remaja telah menganiaya secara cyber, membuli secara cyber orang lain. Ini tahun lepas daripada kajian daripada United States. So daripada pecahan tu, sehingga 28% membuat komen yang rude. Yang seterusnya 11% menyebarkan rumours, dakyah ataupun berita yang kurang pasti. 5% mengatakan mereka pernah mengugut atau memberikan komen yang agresif. 9% pula memalukan orang lain dengan niat. Ini contoh-contohnya. Contohnya dia nak mengatakan orang tu mempunyai berat yang berlebihan lah. Macam berat awak ni 5,000 pound, iaitu 2,500 kilo. Mana ada orang berat 2,500 kilo? Anak gajah baru 1,000 kilogram, kan? Itu kutukan dewa nama dia. Kutuk yang melampau-lampau. Kita tak pasti orang yang kita sampaikan itu boleh terima ataupun tidak, tetapi secara mental boleh terjejas. I'm traumatized, please get a gym membership. Nak suruh orang tu kuruskan badan lah kan. Contoh. Ni adalah sesi pembelajaran, jangan terasa lah. Are you a real alien? I think you are. Contoh lah kan. Macam kawan ni baru masuk kelas, awak semua dah masuk, dia lambat, intake lambat, jadi awak pandang dia semacam je kan. Tapi awak bagi komen seperti itu. Contoh. Ni pun contoh lagi lah. You ugly cow, stay away from my boyfriend. Ada yang sebelah sini lah. Sebelah sini dia tak peduli kan. Ada. Sekarang perempuan lagi ramai daripada lelaki. Obvious lah. Jadi ada perebutan lah di situ. Jadi kerana persaingan yang hebat berlaku seperti inilah di Facebook. So ini kajian daripada jurnal tahun 2007. 2007 punya kajian menunjukkan macam tu lah. So kutukan-kutukan tu seperti yang ditunjukkan lah. Awak pun boleh tengok lah kan. Siapa pembuli ni sasarkan? Dia equal, laki ataupun perempuan. Tapi menurut kajian ni, perempuan lebih banyak menjadi mangsa. Perempuan lebih banyak menjadi mangsa kutukan, mangsa buli. Sebab perempuan dah ramai, dia teramai lah kan. Itu saya punya kajian. So ramai perempuan terkena. Remaja yang lebih berumur, remaja yang berumur tu macam mana tu? Older teen. Remaja berapa umur? Remaja yang dah terlebih umur je lah. Remaja yang dah macam awak ni lah. Kalau remaja yang tu kat sekolah kan. So remaja awak, older teens, more likely to be involved rather than younger teens. Awak lah sasarannya kan.
Youth bully others online as well as those who are bullied offline are more likely to be targeted online. Kadang-kadang orang yang dibuli secara offline tu, dia juga adalah sasaran untuk dibuli secara online. Sampai berdarah kena buli secara cyber. Dikutuk di Twitter kan, berdarah hidung dia kan. So orang yang dibuli ni biasa kanak-kanak lah, ataupun kita kata teenagers, ataupun older teens seperti awak, dah nak masuk belia kan. Okay, ada tekanan emosi semasa atau selepas menggunakan internet. Siapa mempunyai tekanan emosi semasa menggunakan internet? Nampaknya macam tak ada lah. Ni semua suka kan. Mengasingkan diri dari keluarga, rakan-rakan dan ahli, rakan-rakan, menjauhkan diri dari perhimpunan sekolah ataupun kumpulan. Siapa yang menjauhkan diri daripada perhimpunan ini, kemungkinan dia bangsa buli. Kawan awak dalam kelas, section awak SCSD, tu awak tengoklah dia, adakah dia bangsa buli? Cuba tengok Facebook dia. Keciciran grade, CGPA awak macam mana? Dia nak exam ni, markah test semua okey? Kalau grade jatuh, mungkin dia mangsa buli lah. Mudah marah, balik bilik je marah, balik asrama marah. Kan? Mengalami perubahan emosi, tingkah laku, tidur ataupun selera makan. Tak selera. Boleh jadi Mau berhenti menggunakan komputer ataupun telefon bimbit. Ada kawan-kawan tiba-tiba, saya nak jual handphone ni, macam tak berguna lah hidup saya kerana ada handphone ni. Tak ada kan? Mengelakkan perbincangan mengenai aktiviti komputer ataupun telefon bimbit. Fakulti komputer tak mungkin lah kan, dia terpaksa tengok komputer. Kalau siapa fakulti komputeran tiba-tiba, saya tak nak lah, saya nak menggugurkan kursus komputer ni, kemungkinan dia dibuli secara cyber. Mungkin. Baik. Oleh kerana buli ni biasa di kalangan kanak-kanak lah. Jadi kalau ada di kalangan kita yang ibu bapa, mungkin anak-anak yang sudah tahu menggunakan social media, gunakan internet, okay, kita kena perhatilah ibu-ibu bapa, dan menetapkan peraturan menggunakan teknologi lah. Maksudnya boleh mencapai internet, tetapi pada sekian waktu, dan mesti mak bapak kena tengok lah dia buka apa kan. Okay. So kalau jadi mangsa buli nak buat apa? Bagi ibu bapa, kena konsult lah dengan anak-anaknya. Kalau anak-anaknya itu rasa dibuli di sekolah secara cyber, jumpa kaunselor. Dan screenshot lah. Kalau ada email ke, simpan. Kalau ada daripada statement ataupun komen Facebook ke, simpan. Daripada WhatsApp ke, Telegram ke dan sebagainya, simpan maklumat yang berkenaan, supaya kita boleh bantu untuk menjadi bukti kalau kita nak buat apa-apa aduan. Dan yang paling penting, jangan balas lah. Kalau diberi komen yang berbau buli, kita jangan balas. Okay, apakah ini? Ada orang tak kena buli, tetapi dia nampak, dia tahu kawan dia kena buli. Jadi apa kaitannya? Orang yang nampak orang lain kena buli tapi tak buat apa-apa dipanggil bystander, cyber bully bystander. Awak bersekongkol dengan pembuli cyber. Awak tahu kawan awak tu dia kena buli, tapi awak tak bantu pun, tak adukan pun, tak comfort dia, tak mengajak dia bertenang, tak bawa dia supaya mengadu. Jadi awak bersekongkol lah dengan pembuli yang lain. Baik,
bahagian pertama selesai, iaitu cyberbully. Sebab ada 2 topik ni. So kita masuk kepada information security. Saya tambah awareness ni ialah kesedaran lah. Okay. So ini mencakupi pelajar, kaki tangan. Dia mencakupi semua yang berada dalam mana-mana organisasi ataupun secara individu. Okay, apa awak tahu pasal information security ni? Information tu maklumat. Security itu adalah keselamatan. Keselamatan maklumat. Okay. So, keselamatan bukan hanya pada fizikal diri kita ni nak selamat, rumah nak selamat, kan, harta benda nak selamat. Information juga adalah satu aset juga lah yang perlu mempunyai keselamatan. Jadi kita tengoklah sedikit klip berkenaan dengan information security ni. Okay. Sampai yang klip tadi tu, ada orang nak cuba hack dia punya organisasi. Okay. Tapi dia nak tunjukkan macam mana hackers nak masuk ke dalam sistem dia. Okay. Dia tanya macam mana orang sampai dapat penetrate. So ini cara dia yang ditunjukkan ni. Contohnya daripada kad matrik lah. Hilang kad matrik kan. Ini kad pekerja. Dia berpura-pura menjadi cleaner. Untuk cari password, dia cari daripada kertas-kertas yang dibuang ke disimpan ke kan. Kadang-kadang tertulis maklumat. Dan dia buat kerja ni selama 6 bulan. Sebelum nak penetrate. So, organisasi perlu ada ethical hacker. Okay. Ethical hacker ni patut kita hire di dalam. Dia nak periksa kita punya security lah.
You could win, but there's always a next time. Di hacker dari luar, Just get smarter. walaupun tak dapat masuk, tetapi ada mangsa seterusnya. A breach will happen. And when it does, will you be ready? Okay. So dalam dunia ni maklumat tu tak selamat lah. Walaupun kita declare kita belajar security, kita adalah certified for any security certification, tetapi belum tentu menjamin keselamatan maklumat kita itu adalah selamat lah. Okay? Right. Benda ini adalah common lah. Kebanyakan organisasi ataupun individu tidak begitu menitik beratkan berkenaan dengan keselamatan. Dia mengambil enteng, take for granted. Orang kata adakah data kita ni penting? Kan? Contohnya awak punya assignment, kan? Ni assignment aja kan. Tapi itu adalah maklumat sebenarnya. Okay? So dalam information security, keselamatan maklumat, ada 3 perkara yang dititik beratkan, iaitu CIA, confidentiality, kesulitan, integrity lah, availability. Okay? Kalau kita nak maklumat kita itu sentiasa boleh diakses, itu availability lah. Kalau kita nak pastikan maklumat kita itu betul tanpa ada diubah suai, itu nama dia integrity. Dan maklumat kita itu hanya kita dan orang-orang tertentu saja yang dapat akses, lihat, alter dan sebagainya, itu dipanggil confidentiality. Maklumat yang kita rasa penting untuk disulitkan ataupun daripada dipaparkan kepada orang lain. Sebagai contoh, kalau awak dapat surat tu surat rasmi, lepas tu ada di kepala surat ataupun dia punya nombor siri surat tu ada bracket S, itu namanya surat adalah sulit. Kadang-kadang ada tambah lagi, dicop lagi di kulitnya, sulit. Itu contoh student kena panggil perbicaraan tata tertib. Ada pernah? Tak pernah. Sebab tak pernah lah saya beritahu. Kalau student tiba-tiba dipanggil untuk perbicaraan tata tertib atas kesalahan yang melanggar peraturan universiti, nanti dia dapatlah surat S, sulit. Kenalah menghadiri perbicaraan. Staff pun sama juga. Tapi staff kadang-kadang yang naik pangkat, dia bagi S juga, sulit. Naik gaji kan, sulit lah tu. Itu peribadi punya maklumat. Kenapalah penting sangat kita nak menitik beratkan information security ni? So antaranya, kalau organisasi macam UTM ni kan, maklumat mengenai berapa ramai student yang dapat first class, itu adalah maklumat penting. Kalau tiba-tiba maklumat mengenai bilangan student yang dapat first class tu tak dapat dicapai, jadi dia tak dapatlah nak menunjukkan bahawa universiti sedang perform baik. Itu contoh.
maklumat yang perlu di protect, perlu dilindungi, seperti awak punya kesihatan, kan? Okay. Sebagai competitive advantage, kalau contohnya universiti lah, universiti mempunyai strategi tertentu dalam nak membentuk dia punya perbelanjaan kewangan pada tahun depan. Jadi organisasi lain tak perlu tahulah, kan? Mungkin kalau dia beritahu, dia tak dapat bajet ke, contoh. Dan salah satu yang agak kritikal yang bawah sekali tu, business continuity and disaster recovery. Okay. Sebagai contoh, baru-baru ni kan ada kebakaran di Hospital Sultanah Aminah, kan? Okey, itu di blok apa dia panggil? Blok emergency, blok barat kan, blok B tu kan. Habis kalau satu blok tu saja yang terbakar, adakah hospital kena tutup? Tak kan, dia kena meneruskan khidmat sebagai hospital itu, kan? Betul? Itu dia panggil business continuity. Jadi skop bisnes ni bukanlah bisnes tu hanya kita kata perniagaan, tetapi bisnes itu adalah apakah servis utama organisasi laksanakan bagi meneruskan dia punya khidmat. Dan disaster recovery, apabila ditimpa bencana, kebakaran contohnya, macam mana nak pulihkan semula, kan? Contoh dekat hospital paling mudah, angkatan tentera hantar ward emergency yang mobile. Itu contoh lah, kan? Nak recover, sekiranya ada berlaku kemalangan yang memerlukan pembedahan yang bukan terlalu besar lah, berlaku di kawasan bandar, bolehlah dihantar ke Hospital Sultanah Aminah walaupun bangunan yang terbabit kebakaran itu masih belum dipulihkan. Okay. Information security ataupun keselamatan maklumat ni bukan hanya kita lihat kepada sistem. Maksudnya, mesti nak kena ada antivirus ke, firewall ke? Betul, ya. Tetapi itu terjatuh dalam teknologi. Lihat okay. Ini jatuh dalam teknologi lah. IDS, Intrusion Detection System Firewall, ya. Tetapi orang yang mengendalikan organisasi perlu tahu, perlu faham, perlu dilatih, right? Dari pelbagai aspek, antaranya kesedaran dari segi social engineering, social networking, peraturan, polisi, mesti faham lah. Baik, orang saja tidak cukup. Selain daripada teknologi, perlu ada proses. So proses ni macam SOP. Sekiranya berlaku insiden, macam mana nak mengurus, nak manage. Kalau ada aset ni maklumat awak, macam mana awak nak manage. Contohnya awak punya maklumat peperiksaan setiap semester, nak manage macam mana. Bila nak hantar kepada awak nak simpan kat mana. Kalau slip awak hilang, boleh cari kat mana. Dah graduate 10 tahun, hilang awak punya sertifikat sarjana muda sains komputer, kejuruteraan perisian, hilang. Lepas tu dapat pula kerja, tanya, mana awak punya ni? Kena banjir. Jadi macam mana nak minta kerja? Boleh datang ke UTM, kita boleh retrieve. Itu kena jumpa dengan apa ni, di bahagian kemasukan dan rekod lah. Okay, faham tak benda tu? BYOD. Kalau dulu saya dekat
dekat United Kingdom kan, dipanggil BYOB, Bring Your Own Beer. Ini dulu kita selalu tengok bola, tapi dia duduk dekat park ke mana, bawa air sendiri lah. Tapi dekat dalam istilah yang nak ditunjukkan dekat sini ialah bring your own device. Yang macam awak ada kat tangan awak ni semualah, yang tengah snap, tengah balas, tengah tidur ke apa, kan? So bring your own device sudah menjadi fenomena, sudah tidak dapat ditahan lagi. Kalau ikutkan dalam organisasi kan, kalau awak nak bawa peralatan awak, nak cucuk dengan apa, nak capai akses internet, sebenarnya tak boleh kan. Sebab kita tak tahu awak bawa virus apa. Tetapi sudah fenomena ini sudah tidak dapat ditahan lagi. Jadi kena benarkan, tetapi macam mana kita nak kawal? So dia kata kat sini lah 2013 peningkatan orang yang menggunakan peralatan peranti sendiri untuk buat kerja, untuk buat assignment kan. Kalau dulu kami buat assignment kena datang lab. So lab hanya buka sehingga pukul 10 malam aja kan. Lepas pukul 10 malam terpaksa balik, besok datang balik. Tapi sekarang sudah ada peranti sendiri kan. Nak disambungkan pula dengan internet, lepas tu mobile pula. Okay. Dan dikatakan tahap mobile security kita sangat rendah. 90% vulnerabilities both Android and iOS. Itulah diuji. Okay. Dan didapati 87.5% mobile application yang awak download, WhatsApp ke, Facebook ke, contoh tu, 87.5% dikatakan tidak secure ataupun low security. Ini bermaksud, alamak. Okey, yang ini. Keselamatan maklumat itu kadang-kadang terbocor oleh manusia ataupun kecuaian manusia. Seperti seramai 7,000 orang meninggalkan komputer ke, handphone ke, tablet ke dekat airport dalam masa tempoh 12 bulan. Ini kajian Forbes. Ini 46% daripada pengguna device membenarkan dipakai device ni oleh orang lain, digunakan. Saya nak apa ni, nak hantar WhatsApp pula kat ni, tak bawa handphone pula ke apa, habis data dan sebagainya, pinjam orang lain punya. Boleh awak kata. Okey. Lepas tu auto lock dalam mobile phone biasanya tak ada. Kan? Ataupun kat awak punya laptop tu tak ada screen saver ataupun tak ada auto lock lah. Tinggalkan 1 minit 2 minit biar menyala je. Kat pejabat, kat desktop sama juga. Tengah naik sulit, pergi buang air kecil, tinggalkan. Tengok pula orang lain, tahu pula dia ni naik pangkat ke apa, terus screenshot hantar satu grup, disampaikan ke seluruh Semenanjung. Selesai, naik pangkat kan. Tahu. Okay. Yang lain ni lah, have logged onto unsecured wireless network. Login kepada mana-mana wireless AP yang berada dekat luar sana yang awak belum tentu tahu selamat ataupun tak selamat. Beli pula barang kat Lazada, masuk nombor kredit kad dan selesai. Dapatlah barang tu lagi 2-3 hari kan. Dekat sini disimpulkan bahawa mobile maturity, orang kata kematangan dalam menggunakan peralatan ni sangat rendah, merah tu di kalangan individu, di kalangan enterprise employee. Enterprise ni bermaksud organisasi yang besar lah. Ni situasi lah. Jadi awareness berkenaan dengan apa ni, information security, bring your own device, akses kepada facility ataupun services yang ada kat dalam organisasi masih rendah. Okay.
Ada pula tak ada official policy, tiada peraturan yang rasmi berkenaan dengan BYOD dan seterusnya lah di situ. Dijangkakan lah, semakin hari semakin ramai orang akan bekerja menggunakan peranti sendiri dan bekerja away from office, ataupun tidak bekerja dengan mana-mana organisasi secara rasmi, seperti dia menjadi crowdsourcer. Awak mengambil upah untuk mana-mana kerja yang ditawarkan di internet, kan? Dengan bayaran yang tertentu, agak lumayan. So, awak boleh buat kerja di mana-mana tempat yang boleh akses internet, seperti di McDonald, seperti di Starbucks, kan? So, ini generasi baru pekerja. Masanya pula tak menentu. Kalau awak duduk di region Asia, awak mungkin pukul 12 tengah hari, tetapi di Amerika 12 tengah malam, 12 jam beza. Kat sana dah nak tidur, awak tengah bekerja. Bila awak dah nak tidur, kat sana pula bekerja, kan? So a new generation of workers has arrived and they want a BYOD policy. Mereka perlukan peraturan penggunaan device secara persendirian. Kalau datang kerja, ada yang lebih berminat menggunakan peralatan sendiri. Mungkin dia kata di pejabatnya terlalu slow, tidak efektif, awak pun nak bawa balik kerja kat rumah, kan? Okay. So ini adalah badan yang melihat kepada keselamatan lah, OWASP. Okay. So dia buat pengkajian daripada bahasa pengaturcaraan yang, ni kajian dia lah daripada Verakut, bukan saya cakap. Awak belajar PHP tak? Tak pernah dengar? Java. Tapi yang dikatakan yang lepas lah, yang selamat sebanyak 60% ni adalah C dengan C++. Bawah dia iOS. Android kurang sikit. Siapa yang makan Android tu memang 70% tak selamat. Memang pun. Okay. Right. PHP antara yang rendah lah dia punya tahap keselamatan yang diuji OWASP berdasarkan Verakut punya maklumat. Okay. Di mana ketidakselamatnya itu, ataupun bagaimana penetration ataupun compromise itu boleh berlaku. Antaranya ditunjukkan kat sini. Kalau SQL injection yang paling banyak kat situ, ASP. Awak buat web guna ASP, paling senang kena SQL injection. Tahu apa SQL injection? Susah lah ni. Awak kena injection nanti. Nanti tak apa, kita tanya Dr. Afnizan, dia pakar ni. SQL injection. Okay. Bila awak dalam web, awak katalah nak log in dalam awak punya Facebook, dia minta username, dia minta password. Okay, bila you enter, awak type username, awak enter password, awak tekan send tu. So send tu dia adalah command yang dipanggil SQL. Okay. So sebenarnya dia nak access database pada server Facebook lah contoh. Okay. So semasa awak hantar send tu, awak tekan send tu, so request tu tengah berjalan lah, tiba-tiba adalah injection, ada orang di tengah-tengah baca maklumat yang awak hantar tu. Okay. So jadi maklumat yang awak hantar, username dengan password tu boleh dibaca lah. Sunyi kan? Okay. Jadi itu salah satu contoh lah. Okay.
Okay, MyCERT ini adalah Malaysian Computer Emergency Response Team. MyCERT. So ini adalah badan yang di bawah Suruhanjaya Komunikasi Multimedia bersama-sama dengan Cyber Security Malaysia yang berusaha untuk melihat kepada keselamatan cyber, keselamatan maklumat organisasi ataupun individu yang berada dekat Malaysia lah. So dekat sini adalah insiden yang dilaporkan lah, yang dilaporkan, dan apakah bentuk-bentuknya. Contohnya warna kuning ni intrusion. Intrusion ni dia cuba masuk lah. Okay. Warna hijau ni cyber harassment yang mungkin kecil-kecil ni lah. Ada juga kan. Yang warna biru itu denial of service. Nak masuk internet tak boleh. Lama lah. Okay. Servis awak dinafikan maksudnya. Okay. Warna merah, warna ni dekat-dekat je kat sini. So malicious code, kod hasad. Buat program, tapi kod program yang awak tulis tu nak bagi rosak maklumat ataupun rosak komputer. Contoh, spam, hantar maklumat-maklumat yang tidak dikehendaki ke dalam kita punya mailbox contohnya, ataupun dalam group dan sebagainya, benda yang kita tidak mahu. Ni statistik lah. Sekiranya berminat bolehlah nanti saya kongsikan kalau nak lah. Okay. Cubaan intrusion attempt ni cubaan. Yang mana ni cubaan, bukan cubaan, yang telah berjaya, intrusion yang telah tembus. Penipuan antara yang paling banyak 250 banyak ratus je yang penipuan ni. Penipuan secara cyber. Kan? Ini yang dilaporkan bukan yang sebenar, yang dilaporkan. Kalau yang tak lapor lagi banyak. So rumusan laporan ni lah, terlalu banyak threat, terlalu banyak orang kata ancaman daripada luar. Ni dikeluarkan oleh Symantec. Tahu tak Symantec apa? Company yang biasa awak dengar buat awak punya antivirus kan. So breach yang menyebabkan pemecahan maklumat yang menyebabkan 10 juta identiti telah disebarkan, expose, terbuka. Banyak tu. Ni contoh breach. Dari segi ancaman malware, bots, adalah sebanyak yang ditunjukkan lah dekat sini. 2013 66%. Nampak macam turun kan? Okay. Ancaman dari segi penggunaan mobile, ancaman di web, tengoklah Android mobile malware yang ada. Okay. Okay. Dekat sini sedikit kesimpulan lah. Mana-mana ancaman, mana-mana pelanggaran ataupun kebocoran itu sebenarnya satu ialah unaware, tidak cakna, tidak ada kesedaran. Okay. Tapi kalau dah sedar, tidak adapt, tak melaksanakan. Okay. Kemudian strategi not aligned to business objective. Okay. Business objective nak cerita panjang pun rumit. Maksudnya kalau tujuan ataupun servis organisasi ataupun kita ni dari sudut akademik lah kan, maka strategi keselamatan itu adalah mestilah menjurus kepada aktiviti akademik lah. Contohnya kita punya peperiksaan, kita punya keputusan peperiksaan, analisis peperiksaan,
anugerah graduan dan sebagainya. Itu perkara yang penting bagi organisasi yang bercorak akademik. Okay. Dan juga personel, pegawai yang berkaitan dengan security itu perlu diletakkan, perlu diassignkan pada jawatannya yang sesuai lah, berdasarkan kemahiran teknikalnya. Kalau tak cukup, kena hantar latihan. Lah, ini ialah ni. Okey, ini dah. Okey, ini adalah bagaimana kita nak memperuntukkan sepatutnya bajet kepada cyber security, information security lah. Sepatutnya ada peruntukannya lah. Kalau awak bawa kereta, beli kereta mesti ada insurans kan. Kalau tak ada insurans, tak dapat beli cukai jalan. So samalah dari segi information security, kena ada peruntukan ataupun perbelanjaannya lah. Dan itu sajalah daripada saya. Masa pun cukup-cukup aja kan, lambat start tadi. So saya bukalah kepada apa-apa soalan sekiranya ada apa nak tanya. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sangat ceramah yang sangat bermaklumat untuk kita amalkan, sebab sekarang ni perkembangan teknologi IT semakin berkembang, dan semakin berkembang teknologi semakin mudah untuk orang cuba penetrate kita